للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم في الدارين آمين يا رب العالمين. Ustaz. Ya. Babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'ul 'adi 'anil 'awamilil lafziyyati. Ya'ni anna al-mubtada'a huwa al-ismul marfu'ul 'adi ayil mujarradi 'anil 'awamilil lafziyyati. Kena ke ayat mujarrad ni? Kena tak ayat mujarrad tu? Kena tak ayat mujarrad ni? Ayil Macam ayat mujarrad macam ayat mujarrad ni. Kena tak? Isim marfu' yang kosong, iaitu kosong daripada awamil nafs. Ayat mujarrad ni kena tak? Ayil mujarradu. Apa tu? Kena. Ayil mujarradu 'anil awamilil lafziyyati. Fa kharaja bil ismi al-fi'lu wal harfu bi'tibari ma'nahuma. Fa kullun minhuma la yaqa'u mubtada'un. Yaqa'u la yaqa'u mubtada'an. Wa kharaja bil marfu'i al-mansubu wal majruru bi ghairi harfi zaidin. Fa kullun minhuma la yaqa'u mubtada'an. Wa kharaja bi qawlihi al-'ari 'anil 'awamilil lafziyyati. Maqtarana bihi 'amilun maqtarana bihi 'amilun lafziyyun kal fa'ili wa na'ibil fa'ili. Fala yusamma kullun minhuma mubtada'un
Mubtadaan. Eh, tak ada juga. Dia tak jadi naik fa'il pada sama. Tengok mana Oh, boleh. silap betul tak ada. Dia tanya. Fa'il ke mana? Tak jawab telaah Benda senang Jadi baca kalau baca yang tauhid ni tak tahu lagi. Tak tahu baca dah. Ini Apa? sebab Habis. Go. okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Babul mubtada'i wal khabari. Hadza babun aqadahu al-musannifu wa zalikal babu fi bayanin mubtada'i wal khabari. Hadza babun bermakna ini ialah satu bab yang menjadilah akan ia ini bab ni oleh musannif wa zalikal babu fi bayanin mubtada'i wal khabari. Dan bermakna demikian itu bab kainun adalah ia pada menyatakan mubtada' dan khabar. Dan dia kata al-mubtada'u wal ismu. Dia main dengan al-mubtada' terus. Dia sepatutnya tempat ni dia main datang babul mubtada'i wal khabar huwa. Tapi dia datang al-mubtada'. Jadi di sini dia panggil al-izar fi maqamil idmar. Dia panggil kaedah kita al-izar fi maqamil idrar. Itu dia. Isim dhamir duduk pada tempat isim zahir duduk pada tempat isim dhamir. Itu dia. Asal dia kena datangkan isim dhamir. Tapi didatangkan dengan isim zahir. Baik. Al-mubtada'u huwal ismu. Bermula mubtada' itu ialah mubtada' itu isim. Dia sebut mubtada' dia isim. Dia kata jemaah bermula mubtada' itu ialah isim jua. Isim sahaja. Sebab kita cam kata alif lam pada kata al-ismu tu. Sebab dia datang pada khobar. Dia tak datang asalnya khobar itu isim nakirah. Tapi didatangkan dengan isim ma'rifah. Dia masuk kaedah mana? Tu Ustaz Nuzul. Dulu kita bagi tahu dah. Isi masuk dekat apa? Dia masuk kaedah mana? Asalnya isi khobar itu dia kena datangkan isi nakirah tapi datang isi ma'rifah. Sebab apa? Lepas tu kita terjemah bermula mubtada' itu ialah isim jua. Tak ada lain dah. Isim je. Sebab apa kita terjemah itu? Kerana kaedah kita apa? Jumlatu ma'rifatut tarafai tufidul hasrah. Jumlah yang isi ma'rifah dua tepi. Yang ni dua tepi di antara mubtada' dan khabar itu memberi faedah akan hasar. Kita dah bagi tahu dulu dah. Tak Zul, betul tak? Dia asal isim khabar tu dia mestilah isim nakirah al-aslu fil khabari nakiratun wal aslu fil mubtada'i ma'rifatun. Tiba-tiba dia datang dengan isim ma'rifah. Maka kaedah kita bukan huwa al-ismu tu. Huwa tu kita maklum dah. Nak i'rab lagu mana? Al-mubtada'u tu i'rab jadi mubtada'. Mubtada' i'rab jadi mubtada'. Wa dhamiru faslin. La mahala la min al-i'rab. Al-ismu tu khabar. Di pasal dia tak ada mahal lah.
bukan jadi khabar awal. Ha? Huwa tu bukan jadi khabar awal tu. Kan ada dua dulu kita beritahu dah. Ini satu wajah. Huwa tu dhamirul fasli la mahala min i'rab. Satu wajah lagi apa? Dulu saya beritahu dah wajah. Jadi khabar Ha. awal kan. Khabar dia jadi mubtada dulu kepada al-ismu, lepas tu semua belakang tu dia akan jadi khabar kepada al-mubtada. Macam mana? Huwa tu dia jadi mubtada dulu, al-ismu kat belakang tu semua tu nanti jadi khabar kepada huwa. Lepas tu huwa tu jadi Kena tak mubtada tu? pula tu kan. Kena tak tu? Pelik ni. Tak bisa dengar ni. Tak, mubtada tu yang nak jadi apa kalau mubtada tu? Mubtada tu jadi mubtada. Habis huwa? Huwa tu jadi khabar awal. Khabar awal apa? Ha. Khabar Mana? awal. Khabar awal. Oh. Alismu khabar kedua. Tak apa. Mana? Kalau kita kata khabar awal, bermubtada itu ialah ia. Apa ia? Lagi pula mubtada itu ialah isim. Jadi itu khabar kedua. Kalau kata alismu tu khabar kedua. Kalau huwa kata khabar pertama, bermula mubtada itu ialah ia. Apa ia? Kalau isim tu jadi khabar kedua, dia tak boleh nak tafsirkan huwa, tak boleh. Gimana tu? Dulu bagi tahu dah ni ada dua i'rab. Mubtada sani. Tak tahu, tanya saya pula dah. Gimana ni? Malah tanya Yin yang boleh jawab tu, tahu dah tu. Gimana Ustaz? Mikir pecah tak habis, dia kena telaah dia tengok dulu walaupun mana i'rab tu. Tak apa Yin, tolong Yin. Tengok kan? Apa dia Khabib? Oh, Khabib nama. Yin. Kau ada tu guna account member. Oh, ingat Khabib mana ni? Gocoh ni Khabib. Ingat siapa dia Khabib tak tahu, malah nak tanya tak tahu. Khabib. Ni Khabib tak apa. Sesuai dengan nama Khabib tu kena ni kena kuat sikit kena tanya ni. Tengok ni. Tada tu tada awal dua tu pada sana. Ismu tu khabar bagi pada sana. Cuma pada sana dengan khabar jadi khabar bagi tada. Nampak tak? Dengar lah. Al-mubtada i'rab jadi mubtada awal. Huwa tu mubtada kedua. Al-ismu tu khabar pada kata mubtada yang kedua. Jumlah di antara mubtada kedua dengan khabar itu jadi khabar pada kata mubtada. Kalau tengok kita terjemah, dia punya ayat dah. Bermula mubtada. Apa dia mubtada? Bermula ia mubtada tu. Khabar. Ialah al-ismu ialah isim jua. Kena kalau kita kata huwa tu khabar kedua, khabar pertama, bermula mubtada itu ialah huwa. Apa dia huwa? Ialah ia. Ialah ia. Apa ia? Tak faham tu. Bila tak sah mana tak sah i'rab. Dia kaedah kita iza sah makna sah i'rab wa zalika as-sawabu. Itu kaedah kita. Nampak tak? Ataupun kita pakai al-mubtada'un. Mubtada huwa tu dhamirul fasli, al-ismu tu khabar. Tu mudahlah. Dhamirul fasli maklumlah la mahala min i'rab. Habis. Ni benda basic tu nanti ingat tu. Lama dah. Lama-lama sekali tanya tu. Kita tak tanya pun orang tanya balik kita jawab baik. Al-mubtada'u bermula mubtada itu ialah mubtada itu al-ismu ialah isim. Lagi pula al-marfu'. Bila sebut isim mana? Datangkan dengan sifat. Al-marfu'. Isim yang dirafu' akan isim. Sifat ni dipanggil sifat apa ni? Al-marfu'. Tak nuzul. Sifat kasyifah. Sifat kasyifah. Bukan. Kalau sifat kasyifah tu
Pelik tak pernah dengar ni sifat kasyifah tu. Mana kata sifat kasyifah? Dia tak boleh main petik tu. Dia kena dalil juga kata nak katakan sifat kasyifah tu. Sifat apa yang panggil tu? Isim yang dirafak. Dia panggil sifat apa tu? Sifatun Sababi ke tak? kan. Tak tu. Sababi dia kena ada domir dia. Taubih. Itu na'at mikrofon kikidah dia panggil. Dia nak sifat keluar apa tu? Dia kata isim yang rafak. Maksud tak masuk nasab, tak masuk khafat. Dia panggil sifatun lilihtiraj. Nak mengeluarkan daripada nasab tak masuk, khafat tak masuk. Bila sebut isim tu, dia rafak. Dia pakai sifatun lilihtiraj. Bukan sifat kasyifah. Kalau sifat kasyifah, itu nak menyatakan diri wakil. Itu sifat kasyifah. Lagi pula. Sifat kedua. Lagilah isim mana? Al-'ari. Yang sunyi ia isim tu. Sunyi. Anil awamili. Salah. Anil awamili. Daripada amil-amil. Bila sebut amil ni, amil apa? Dia sunyi daripada amil-amil. Bila kita faham sebut amil dah, dia tak masuk amil. Amil jar ke, amil nasab ke, amil ibtidak ke. Dia umum tu. Dia umum. Nak buat lagu mana? Dia alif lam anil awamil. Maksudnya kalau masuk amil, kalau haraja tu, bukan sekadar haraja saja. Haraja zaidah, syibir zaidah. Tengok ni. Dia kena dobel sikit. Anil awamili ni. Anil awamilil kamilati. Anil awamilil kamilati. Fil amali allati amaluha. Fil amali allati amaluha. Bitariqil asalati. Bitariqil asalati. Bitariqil asalati. Di situ. Bila sebut amil yang sempurna. Sempurna pada fil amali, pada beramal. Amal mana? Allati amaluha. Yang bermula amalannya, amalan bagi awamil tadi tu. Kainatun adalah ia dengan jalan asal. Dengan jalan yang ialah asal. Idafat lil bayan. Ni idafat lil bayan ni saya duk jumpa satu. Ada tak? Abdul Rahman ada ikut bawah ni. Kitab Matori. Tak ikut tak? Ada ikut bawah ni. Tak ikut. Idafat lil bayan saya dah beritahu Jarana itu dengan Kak ini. Tapi tak tahulah. Ada tanda ke tak. Itu jumpa dalam kitab. Ta'rif dia. Bagaimana ta'rif Allah sama nanti ya? Al-mudhafu ilaih. Al-mudhafu ilaih. Ainul mudhafi bil makna. Ingat dah. Mudhafu ilaih tu. Diri, nanti ya. Al-mudhaf
Al-mudhafu ainul mudhafi ilaih fil makna. Tu ta'rif bagi idafat lil bayan. Dia panggil idafat lil bayannya ataupun lil bayan. Dia sama dia. Ta'rif dia al-mudhaf. Nanti. Al-mudhafu ainul mudhafi ilaih fil makna. Tu. Jumpa dalam kitab Asy-Syamatori. Bawah ni saya jumpa. Payah nak jumpa dia dalam, dia ta'rif betul-betul tak ada nak cari. Tapi dia jumpa dalam Asyiah. Tu dia labur, dia untung macam Asyiah tu, dia ada tempat tu. Ada 2-3 masalah pelik saya jumpa kat dalam Asy-Syamatori. Masalah nahu pun ada. Salah satunya idafat lil bayan yang idafat lil bayan. Ta'rif dia tu al-mudhafu ainul mudhafi ilaih. Ainul mudhafi ilaih fil makna. Mudhaf itu ialah diri mudhaf ilaih pada makna. Tu dia. Dalam kitab Asy-Syamatori. Muka surat tak ingat. Tapi dalam bab tak silap tu, bab dia bahas qawaidul Islam. Idafat qawaid pada Islam, idafat apa? Dia bahas itu. Tengok dalam sini, tengok cari sendiri lah. Ya. Tak tanya muka surat apa tu. Itu panggil idafat lil bayan. Dia biasa je. Idafat lil bayan dengan bayaniyah. Cumanya umur khusus mutlak, umur khusus wajin. Itu je. Tapi, kalau nak menerangkan, mudhaf itu ialah diri pada mudhaf ilaih pada makna. Dia tunjuk. Tu dalam apa? Dalam Asy-Syamatori. Ya, Asy-Syamatori bagi sistem masalah. Habis. Banyak masalah pelik dalam tu lah. Jarana ada tanda kan kat ini bawah ni? Ada tanda? Saya suruh tanda bawah ni. Ada. Ada Pendek Ustaz. ke tak ni? Muka surat Ada. 53. Ustaz 53. Kat ini ingat lah tu kot. Tengok dia. Pak dia boleh tanya dah. Baik. Ingat. Dia pendek je. Guna dia panggil al-mudhaf ainul mudhaf ilaih fil makna. Habis. Jadi bila sebut awamil, iaitu awamil yang sempurna pada beramal, yang adalah amalan awam itu dengan jalan asal. Maka dipanggil alif lam tu, awamil situ tu alif lam, dia panggil alif lam lil kamal. Tak ada, dia panggil alif lam lil kamal. Dia panggil awamil pada alif lam tu, dia panggil alif lam lil kamal, sempurna. Dia supaya dia nak, bila sebut kamal tu, dia nak masuk sekali dengan harajar zaidah lah. Ataupun harajar syibi zaidah. Dia nak masuk tu sekali. Bila sebut amil tu masuk contoh kita kata amil apa tu? Harajar zaidah, rubba rajulin. Rubba rajulin karimin laki tu. Sama-sama apa yang selalu kita terjemah kan. Rubba rajulin. Dia panggil rubba tu harajar zaidah. Ambil harajar syibi zaidah. Tu je. Habis. Dia ada masalah lagi. Ghairu zaidah pun ada. Tapi tak apalah. Qala al-musannif rahimahullah. Jadi dirafakkan akan isim tu. Lagi pula yang sunyi ia isim daripada segala amil. Daripada segala amil yang beramal dengan jalan asal. Maksudnya dia nak masukkan semua amil. Tak kira haraja zaidah ke, syibi zaidah ke, masuk semua amil tu. Contoh rubba. Rubba tu amil juga. Jadi rubba tu, kita kata rubba rajulun, rubba rajulin. Dia panggil syibi zaidah. Lagi pula, awamil mana? Al-lafziyati. Amil tu yang bangsa lafaz. Amil tu kita nisbahkan pada lafaz.
Tu dia, tengok. Sekali dia terang dalam tu. Depan dia terang. Ini dalam matanya. Ya ni. Ni tengok. Ni tengok. Jadi, mudah-mudahan kata mubtada tu isim dia rafa'. Lagi pula sunyi daripada segala amil. Amil apa? Amil lafziyah. Tengok. Dia tidak ada amil lafziyah. Dia akan datang contoh kita kata apa? Zaidun. Qaimun. Jadi dia tidak ada amil lafziyah di depan dia. Nampak tuan-tuan? Dia tak ada amil. Kita kata diri dia tu dipanggil amil ibtida'. Nampak? Lepas kata sunyi daripada amil lafziyah. Banyak. Ya ni mengenaki la ya musannif. Bihi ai. Ambil mudahnya. Bil mubtada'i. Ambil itu. Dengan mubtada' tu. Annal mubtada'a. Akan bahawasanya mubtada' itu. Ni ta'rif ni dipanggil ta'rif istilah. Annal mubtada'a. Akan bahawasanya mubtada' itu. Huwal ismul marfu'ul 'ari. Ialah isim yang dirafa' akan isim tu. Lagi pula al-'ari. Apa maksud al-'ari? Lepas tu kita kata ai tu nak tafsir pada kata al-'ari Ustaz Nuzul. Lepas tu tak boleh baca al-mujarradi, tak kena. Sebab al-'ari tu kan sifat pada ismu. Nak baca al-'ariyu tak boleh. Dia kan ada huruf ilat di situ. Tahu tak? Ada huruf sakit. Lepas tu tak boleh baca al-mujarradi, al-mujarradu. Dia nak tafsirkan al-'ari. Apa dia al-'ari? Ayil mujarradu anil awamilil lafziyati. Yang ni yang sunyi ia isim itu daripada amil-amil lafziyah. Tafriq dia. Tafriq pada ta'rif tu. Fa kharaja. Maka keluarlah bilismi dengan isim tu. Nak keluar apa? Sebab tu kita kata sifatul lil ihtiras tadi. Nampak tuan-tuan? Sebab sifat tu nak mengeluarkan daripada isim tu daripada fi'il ataupun haraf. Nampak tak? Sebab kata mubtada tu isim. Tengok. Fa kharaja, maka keluarlah dengan isim itu. Nampak ada isim itu kita terjemah kan? Soal lam. Keluar apa? Fa'il pada kata kharaja. Al-fi'lu wal harfu. Keluar tu oleh fi'il dan haraf. Bi'tibari maknahuma. Hal keadaannya. Hal pada fi'il dan haraf. Hal kaunihima. Hal keadaannya. Hal keadaan fi'il dan haraf tu. Hal keadaan kedua-duanya fi'il dan haraf tu. Kainaini. Ataupun mutalabbisaini. Boleh? Hal keadaan kedua-dua fi'il dan haraf tu mutalabbisaini bersepakailah oleh kedua-duanya tadi tu. Bersepakai bi'tibari maknahuma. Dengan diiktibarkan akan makna kedua-duanya, makna bagi fi'il dan haraf. Jadi nak keluar dengan isim tu fi'il dan haraf, nak keluar tu dengan iktibar makna kedua-duanya. Itu maksudnya. Nak keluar iktibar makna. Habis itu. Tafriq pada kata kharaja. Ni tafriq kharaja pula. Tak ada. Tafriq pada kharaja pula. Fakullun minhuma. Dipanggil tafriq kharaja ni, dipanggil tafriq apa ni Ustaz? Dipanggil tafriq apa ni? Tafriq? Muafaqah. Muafaqah ke? Kada kharaja tu. Apa ni? Mukhalafah. Dipanggil tafriq mafhum mukhalafah. Tafriq yang difahamkan yang bersalahan daripada kharaja. Bukan dia nak muafaqah, dia nak, kan dia kata kharaja, bila kharaja dia nak keluar masalah tu. Tapi fakul minhuma ni dia bukan sangkut kau dengan kharaja. Kharaja kan lagi. Fakul minhuma ni kan dia tengah muafaqah dengan cerita kharaja ni. Tak. Macam tu.
Dia tafriq mafhum, kalau tafriq mafhum muwafaqah itu dia nak muafakat dengan misal ni dia bukan nak muafakat. Dia nak keluarkan masalah sebab tu kita tafriq khurajah. Dia nak tadi khurajah keluar tu makanya fakullu minhuma. Dia nak keluar dari isim tu maka dia ceritalah fakullu minhuma maka tiap-tiap daripada kedua ni faedah haram. Lepas tu kata tafriq pada khurajah. Asal khurajah bil ismi. Tak, memang tafriq pada khurajah, tapi bukan dia tengah muafaqah dengan cerita khurajah kat belakang. Dia tengah muafaqah ni dengan cerita khurajah belakang. Tak bukan macam tu Tengok ayatnya. Fakullu minhuma la yaqa'u mubtada'an. Tengok asal habis ayat dia dulu. Yelah. La dia tak berlaku jadi tidak berlaku lah ia akan jadi mubtada'. Maksudnya dia nak cerita benda berlainan, bukan nak cerita kata mubtada'. Dia nak cerita berlainan apa yang berlainan daripada fi'il daharah tu. Dia nak cerita perkara berlainan fi'il daharah tu. Memang kita kata dia bukan macam isim tahu, faham. Fi'il daharah tu iktibar makna. Apa yang lain beriktibar makna tu? Dia tu tak jadi mubtada'. Nampak tak? Lepas tu kata lain tu bukan benda. Kalau contoh misal tafriq muwafaqah, benda tu sama. Contoh kita kata Saka Zaidin, lafaz Zaidin tu nak badi Zaidin tu. Dia tak ada nak keluar dah, dia tak ada nak nak meluaskan lagi Zaidin tu, tak ada. Ini bukan dia nak cerita kata diri kalau nak cerita fi'il haraf, okey fi'il tu mestilah masuk ya contoh. Itu dia bagi muwafaqah. Ini dia tak muwafaqah sebab ada la yaqa'u, dia tak jadi mubtada'. Nampak tak? Sebab dia biasa tafriq khurajah, dia panggil tafriq mafhum mukhalafah. Bila tafriq khurajah begitu. Dia memang kaedah gitu. Dia biasa tafriq khurajah ni dia masalah fiqh biasa kita belajar. Dah habis. Fakullu minhum. Cuba tengok ayat depan ni. Dia tak boleh kita nak tanya dia nak tahu mafhum mukhalafah atau muwafaqah, tengok depan tu. Kalau dia kata yaqa'u mubtada'an, tu muwafaqah tu Ustaz. Tapi dia kata la yaqa'u. Mukhalafah tu Ustaz. Nampak tak? Nampak tak? Kita faham situ lah. Fakullu minhuma. Maka tiap-tiap daripada keduanya. Yang ni fi'il daharah tu. Khabar. La yaqa'u. Tidak jatuhlah ia kul minhuma tu. Dia nanti tengok. Mubtada'an tu bukan jadi bukan jadi apa? Jadi maf'ul pada yaqa'u tu. Dia nak jadi hal tu. Mubtada'an tu. Tidak jatuhlah ia kullun. Hal keadaan kullun itu jadi mubtada'. Dia kaedah kita apa? Kaedah tetap. Tiap-tiap isim nasab yang jatuh pada madah waqa'ah, dia i'rab jadi hal. Saya ingat bahasa Arab dia. Dia tiap-tiap isim nasab. Isim tu jadi nasab yang jatuh selepas daripada madah waqa'ah. Apa-apa isim nasab yang jatuh selepas daripada madah. Madah ni panggil apa? Sirah dia lah. Ataupun kita kata madah waqa'ah. Selepas daripada madah waqa'ah dia ada isim nasab, itu i'rab jadi hal. Kena takwil itu mubtada'an ay maj'ulan mubtada'an. Tidak jatuhlah ia kulun tu. Hal keadaan kulun minhuma tu, hal kaunihi, hal keadaannya keadaan kulun minhuma tu maj'ulan mubtada', dijadikan akan mubtada'. Maksudnya dijadikan akan mubtada'.
Maka nak cerita apa di sini? Maka nak cerita kata haram dan fi'il tu, tiap-tiap fi'il dan haram tu, dia tak jadi mubtada tu. Dia cerita dia orang senangnya. Dia nak cerita apa Jarana? Fi'il dengan haraf itu, dia tak boleh jadi mubtada. Dia tak boleh jadi permulaan cakapan. Mudah je maksud dia. Tapi i'rab dia payah situ. Ibarat kitab tu payah. Tapi kena pergi sekali lah. Tak boleh kita nak faham saja. Kalau tidak, rugilah ulama' dulu karang. Hanya sekadar kita nak mafhum saja, Jarana. Tiba kita tinggal ibarat kitab. Jadi dua-dua tak ada, satu dia dapat, satu lagi tak dapat. Sedangkan ulama' dulu dia karang ibarat kitab tu, dia suruh kita faham ibarat percakapan dia dulu. Kemudian baru kita faham kefahaman apa dia nak cerita. Tiba-tiba kita tinggalkan cakapan ni apa, jangan tak kira, tak kisah aku faham sudah. Bukan itu. Ibarat kitab tu kena tahu juga. Ibarat ni bahasa Inggeris. Kenapa dia datang dengan contohlah, siapa tak pandai sangat bahasa Inggeris, nak cerita kata kenapa datang dengan verb ni. Jadi dia ada maksud dia. Bukan hanya sekadar semata-mata kita nak tahu maksud saja. Tapi ibarat kitab, ibarat ni cakapan kitab tu, tuturan kitab tu kena faham juga. Habis. Wa kharaja bil marfu'i. Ni. Atau pada kharaja bil ismi. Wa kharaja masuk pada kata fatafre. Kalau cara tani dia kata wa kharaja tu masuk pada fatafre i'tiba' ataf. Dia kata gitu aja. Wa kharaja bil marfu'i, dan keluarlah dengan rafa'. Dengan isim yang di rafa' tu keluar apa? Al mansubu wal majruru. Ni mubtada khabar ni kita main sungguh ni Ustaz Nuzul, bukan apa? Dia tempat paling penting sekali. Sebab mubtada khabar ni umdah. Dia kan fadlah. Dia dalam kitab Arab ke, dalam bahasa Arab, tak kira ayat Quran ke apa, dia mubtada khabar paling banyak sekali ajar mana. Ni benda umdah sebab tu kalau mengaji nahwu, apabila masuk bab mubtada khabar, dia dah sampai setengah. Dia dah sampai setengah kitab. Ibarat dia gitu. Apabila dah sampai bab mubtada khabar, itu dah sampai pertengahan kitab. Kita tak ada kira kata dia tu muka surat apa, tak ada kira dah. Kalau orang mengaji nahwu, dia tahu dah sampai mana, sampai mubtada khabar, setengah kitab dah tu. Nampak tak? Ibarat dia gitu. Walaupun kita kata Ustaz, muka surat je dah banyak ni Ustaz. Tak, dia tak kira tu dah. Baik tengok. Sebab dia kira setengah kitab tu muka surat apa? Sebab dia kata dah sampai ke muncak dia. Lepas habis mubtada khabar ni, dia kena tahulah benda tu dia dah lepas mubtada khabar tu dia dah selega sikit lah. Baik. Wa kharaja bil marfu'i, dan keluar dengan isim di rafa' tadi tu, keluar apa? Al mansubu wal majruru. Keluar oleh isim yang nasab, isim yang majrur, bi ghairi harfin zaidin. Bi ghairi harfin zaid, dengan haraf yang zaidah. Nanti. Zaidatin ke zaidin? Zaidin Bi ghairi harfin zaidin. Tulis. Bi ghairi. Tak kena. Nanti. Bi ghairi sababin. Bi ghairi harfin zaidin. Dengan mana? Bisababi ghairi harfin zaidin. Bisababi ghairi harfin zaidin. Dengan sebab ketiadaan huruf zaidah. Dia kalau nak lengkap ni macam ni, Ustaz Nuzul macam ni. Dobek pada bi ghairi harfin tu, dobek pada tepi tu kat luar. Min harfin asliyin wa mudhafin.
min harfin asliyin wa mudafin bi ghairi. Tak kena. Bisababi ghairi harfin zaidin. Saya ulang balik. Ay min harfin asliyin wa mudafin. Ay min harfin asliyin wa mudafin. Bisababi ghairi harfin zaidin. Ay min harfin asli, daripada huruf asli, haraf asli dan mudaf. Bisababi, dengan ketiadaan, dengan sebab ketiadaan huruf zaidah. Tu dia. Itu maksud kata bi ghairi harfin zaidin. Jadi keluar dengan rafa' tadi tu mansub dan jar. Jar tadi tu buat hal pun boleh yin. Hal kaunihima, hal keadaan mansub dan majrur tu. Mutalabbisaini, bersepakailah oleh kedua-duanya tu daripada huruf asal dan mudhaf. Nampak tak Ustaz? Ambil terus takdir tu. Dengan sebab ketiadaan huruf yang zaidah. Nampak ni? Habis itu. Habis itu. Fakullun minhuma. Tafrik lagi. Dia zaidah tu tak sudah lagi Ustaz Zul. Zaidin ai wa shibihihi. Tambah sikit lagi. Dan shibih zaidah. Wa shibihihi. Wa shibihihi. Tulis di Abdul Rahman. Wa shibihihi. Dan shibih zaidah. Habis. Fakullun minhuma la yaqa'u mubtada'an. Tak ingat dah kaedah dan isim nasab yang jatuh sebab madan waqa'ah. Al-lafzu waqa'ah. Tak ingat, tak marilah. Ada yang dalam tu ni. Kaedah tu ada dalam kaedah yang kita baca tu ada. Yin keluar. Tak yin, nak kata yin. Yin? Yin Yin keluar dah? Bukan keluar, dia tak keluar ke. Okey. Tak faham ni. Apa bi ghairi harfin zaidin ni selain pada huruf zaid. Apa dia? Maksudnya nak cerita apa? Keluar dengan isim rafa' tu menasab majrur oleh nasab dan majrur. Nasab majrur tu dia tak ada huruf zaidah. Ketiadaan dia ada huruf zaidah. Depan tu nanti ada. Contoh kita kata hasbuka. Hasbuka dia tak ada. Dia tak ada bihasbika, tak ada Ustaz. Dia kata hasbuka. Kalau rubba, dia tak datang dengan, kalau kata, contoh kita rubba. Dia kata maksudnya dengan ketiadaan huruf zaidah. Cuma Ustaz perhati dia nak keluar dengan rafa' tadi, nasab dan majrur. Lepas tu nasab majrur tu, keadaan kedua nasab majrur tu, dia tidak ada huruf zaidah. Kalau kata ada huruf zaidah, dia jadi mutadak. Maksudnya macam ni, kalau ada huruf zaidah, dia jadi mutadak ke tak jadi mutadak juga kalau tak ada huruf zaidah pun? Dia ada huruf zaidah, ada jadi mutadak. Rubba rojulin. Hasbuka. Bermula memadalah akan nikah itu. Okey. Nampak tak? Di sini. Maksudnya kalau masuk huruf zaidah tu, dia jadi mutadak. Nak faham yang tu kan. Nah, dengan ketiadaan huruf haraf zaidah. Kalau ada huruf zaidah, faham dia? Dia jadi itulah mampu mukhalafah, dia jadi mutadak. Jadi mutadak. Sebab robba rojulin Okey. Bermula sedikitlah lelaki itu, nampak tak? Nampak tak? Sebab dia rubba atau rajal zaidah kan? Nampak? Rubba rojulin. Bermula sedikitlah. Habis tu kan rujah kan Ustaz? Memang rujah tapi dia rujah zaidah. Maka dia i'rab jadi mubtada'. Nampak Ustaz? Ya ingat ya masalah tu ni apa?
Dia nak keluar ni. Keluar, dia tanya dia. Masuk dah. Masuk dah? Habib masuk balik ya. Apa tu kaedah tadi yang ada dalam kaedah kita yang waqa'ah tu lepas madah waqa'ah tu dia jadi isim nasab tak? Ingat kaedah ni bahasa Arab? Tahu. Ada kita ada baca tu tak ada ni kan? Macam tak ada. Ha? Rasanya macam tak ada. Apa? Rasanya macam tak ada orang. Tak ada dah. Dia isim saja tak? Ya? Dia isim saja. Isim nasab. Maksudnya dia nasab selepas daripada madah waqa'ah tu dia nak jadi hal. Tak ingat. Tak ada kaedah tu kan. Tak apalah. Baik. Tu tengok, sebab tu kata-kata dia mubtada khabar ni dia payah sikit tak? Dia payah kalau kita main lah. Tengok. Dia lagi pula dia tak ada main mana, dia tak contoh dia tak ada sebut mana. Tapi akan datang dia sebut juga asal. Ustaz, nak tanya. Yang tadi Ustaz kata dan sibihnya tu apa? Sibih Shibih berapa? Zaidah. Oh, Zaidah. Shibih Zaidah. Okey. Baik. Fakullun minhuma tafriq pada kata kharaja. Maka tiap-tiap daripada keduanya. Kedua apa? Al-mansub dan majrur tu. Khabar. La yaqa'u mubtada'an. Tidak jatuhlah ia kullu minhuma tu. Hal keadaan kullu tu. Mubtada'an kita takdir. Ai maj'ulan mubtada'an. Dijadikan akan mubtada'. Sebab apa kita kata maj'ulan mubtada'an? Ustaz Nuzul. Ni tanya balik. Apa sebab kita takdirkan maj'ulan mubtada'an? Hal kan. Memanglah hal. Confirm dah. Tapi kenapa kita buat jadi tambah maj'ulan mubtada'an? Sebab apa? Itu nak sahkan mubtada tu jadi hal. Nak sahkan mubtada tu jadi hal. Datangkan isim maf'ul kan. Nak apa macam mana? Nak sahkan mubtada tu jadi hal. Datangkan isim maf'ul. Datangkan isim maf'ul dia lah. Isim maf'ul tu kan nak apa takdirkan dia tu kan. Sebab dia nak jadikan dia datangkan maj'ulan tu sebab dia tu isim maf'ul. Kalau mubtada tu tak sah dalam i'rab jadi hal betul. Lepas tu kita datangkan dia maj'ulan tu jadi isim wasal dijadikan akan mubtada. Itu dia. Habis. Wa kharaja biqauli al-'ari. Dan keluarlah dengan katanya kata musannif. Keluar apa? Al-'ari oleh al-'ari. Iaitu yang sunyi anil awaminil lafziyati. Kena ada. Tak kena. Wa kharaja biqauli dan keluarlah dengan katanya kata musannif. Mana kata musannif? Makhluqan. Al-'ari anil awamili al-lafziyati tu. Tu makhluqan pada kata qaulihi. Keluar apa? Ma qtarana bihi amilul lafziyun. Oleh barang. Bila sebut barang di sini tu masduk bagi ma tu amil tu lah. Betul? Qarinah di mana? Depan tu amil tu nampak tak? Nak cerita pasal amil. Jadi ma tu kena pada amil lah. Oleh barang, oleh amil yang menyertailah dengannya dengan ma tu, dengan amil tu. Menyertai apa? Amilun lafziyun. Fa'il pada kata iktarona. Oleh amil yang bangsa lafaz. Itu dia. Bala mana misal? Kal fa'ili. Macam mana dia katakan ini nak cerita ini dia nak cerita apa? Misalnya nak bagi misal pada apa? Ini bukan misal pada kata sunyi daripada amil lafziyah. Ini nak bagi contoh amil lafzi. Nampak tak?
Kita maklum dia mubtada, dia sunyi pada alim amil lafzi. Ada pun kita kata fa'il, naib fa'il, dia ada amil lafzi tak Ustaz? Ada. Duriba Zaidun. Kenapa kita kata merofakkan Zaidun? Sebab duriba tu amil bagi Zaidun. Nampak tak? Sebab tu kita kata kaf ni contoh pada kata amil lafzi, bukan contoh pada kata al-ari anil awami al-lafziyah. Kita halusi sikit situ. Ini nak contoh bagi amil lafzi. Kal fa'ili wa misalu zalikal amil lafzi kainun. Kal fa'ili adalah ya seperti fa'il. Nampak Ustaz Nuzul? Fa'il. Contoh kita kata apa? Daraba Zaidun. Tak kena. Qama Zaidun. Qama Zaidun tu, Zaidun tu kan fa'il. Amil lafzi dia apa? Qama tu. Wa naibil fa'ili dan naib fa'il. Duriba Zaid. Duriba Zaidun. Contoh. Dipukul akan Zaid. Mana amil yang merofokkan Zaidun? Duriba. Itu dengan amil lafzi. Nampak tuan-tuan Habis. Tafriq pada tafriq pada apa tuan-tuan? Tafriq kharaja ke tafriq pada misal? Ni tengok pula dah. Kepala yusamma tu. Tengok, cuba perhati. Ni tafriq pada kharaja ke atau tafriq pada misal? Perhati elok ni jangan ikut dan ada. Cuba dia kata apa? Tidak dinamakan tiap-tiap mana tu mubtada. Pula apa fa'il wa naibil fa'il. Perhati elok. Cuba tengok bahasa Melayu, cakap bahasa Melayu. Dia tafriq dia maka tak nama tiap-tiap satu tu. Tiap-tiap satu daripada dua tu fa'il dengan naib fa'il tu mubtada. Pada misal tafriq mana-mana ni? Fa'il dengan naib fa'il tu. Ya, kita tanya tafriq pada kharaja ke tafriq pada misal? Misal. Tu wa kharaja bi qawlihi al-ari tu misal. Kharaja tu? Tafriq pada kharaja ke tafriq pada misal, Yin? Misal. Tengok. Min huma tu rujuk mana? Maka tak dinamakan akan tiap-tiap daripada keduanya. Nya apa? Nya fa'il dan naib fa'il. Maka itu tafriq pada misal. Tafriq pada misal. Maka tak nama fa'il dan naib fa'il tu nama apa? Akan mubtada. Mubtada tu jadi maf'ul pada yusamma lah. Maka tidak dinamakan akan tiap-tiap daripada keduanya. Dua fa'il dan naib fa'il tu tak nama apa? Tak nama mubtada. Habis itu. Tu dia. Panjang lagi ni. Dia kalau bab ni memang panjang sikit. Apa sampai stesen dah tu. Kemudian kata wal khabaru wal ismul marfu' al musnadu ilaihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hujan lebat ini Ustaz. Ni. Hujan lebat baru nak ajak pergi makan. Mana ni? Kaf tu kan misal bagi maktaruna bihi amil lafziyyah tu kan. Al-fa'ili tu kan. Al-fa'ili mana? Al-fa'ili tadi tu. Kaf tu misal bagi maktaruna bihi amil lafziyyah tu kan. Boleh. Misal pada amil lafzi tu boleh ataupun misal pada maktarana pun boleh. Jadi tadi tu masduk dia tu boleh kita kata kalimah sebab kalau kata amil fa'il tu kan amil lah. Ma tu kita kata amil yang matai dengannya amil tu oleh amil lafzi. Dah dia nak sini, dia nak masduk ma tu. Sebenarnya kalau tak ada ma pun kita kata dah, kita tahu dah. Menyertai oleh amil lafzi. Dia nak menyatakan masduk ma tu hanya amil lafzi saja. Bukan nak kata kalimah tu tak. Dia nak sebut kata amil lafzi saja.
Bukan nak kata kita masduk, ma pun masuk masduk. Dia kalau ikut datangan bayan tu, amil lafzi tu, ma tu kena pada amil lafzi lah sebenarnya. Tu maksud. Dia bukan kena pada kalimah, dia kena pada amil lafzi sendiri. Kalau sebut kalimah, dia kena ada contoh. Bukan nak kata kalimah, dia kena pada diri amil lafzi dah sebenarnya. Sebab dalilnya koordinah depan tu je. Misal tu kan fa'il tu bukan misal bagi amil tak. Fa'il tu kan amil. Fa'il tu kan amil. Tapi perkara yang mentai dengannya amil lafzi. Kalau kata-kata wa misalu zalika maqtarabi amil lafzi. Itu boleh? Atau kena situ, tak kena bukan amil lafzi. Istilah pada kata maqtarana. Maqtarana tu kena. Sebab dia nak menyatakan yang menyertai ma tu dengan amil lafzi. Kalau kata kalimah yang menyertai dengan amil lafzi, tak kena dengan kalimah. Kalau lafaz kena. Lafaz yang menyertai dengan dia tu amil lafzi. Nanti contoh kita kata doroba zaid, duriba zaidun. Dipukul akan Zaid. Jadi amil lafzi dia tu, amil lafzi dia kena pada duriba. Sebab naib fa'il tu, nak kita kata amil lafzi tu kena pada naib, bukan pada diri naib fa'il. Amil lafzi bagi naib fa'il je. Amil lafzi bagi naib fa'il. Nampak amil lafzi. Sebab amil lafzi sebelum betul tu lah. Betul dah, amil lafzi. Mesti pada ma tu sebab kalau kata ma masuk ma tu amil, macam misal tu kita nampak lain je jadi misal tu. Kita mesti pada ma tu je tak? Masuk ma tu kita boleh takdir laka tu. Boleh takdir laka kalau amil pun boleh. Kalimah lafaz. Boleh juga. Tapi dengan dia kena pada amil lafzi dia. Ialah amil lafzi. Ma tu sih pada amil lafzi dah. Tapi kena ingatlah amil lafzi tu bagi naib fa'il. Bukan pada naib diri pada naib fa'il tu je. Betul dah dia sebut tu kal fa'ili. Ma tu tak ada kira lah kita nak kata ma tu nak kata lafaz ke amil ke. Tapi nak cerita kata dia tu memang betul lah sebut tu, dia kata amil lafzi tu. Amil lafzi itulah kena pada nak bagi naib fa'il. Apa maksud amil lafzi bagi naib fa'il? Maksudnya kena pada doroba tu. Betul dah dia sebut. Masduk bagi ma tu kita boleh takdir laka lah. Tapi cuma tengok koordinah depan dia tu ya. Amil lafzi tu. Habis itu. Nak terkira sendiri aja. Mau tanya kita lagi lah tu. Mana tu? Salah. Suat 10. Bismillah. Baris ke-9 dari atas. Pasal ni sekejap. Syubhatus saniyah. Syubhatus saniyah tu. Nanti sekejap. Baca tak? Bagus kalau nak baca Ustaz. Kalau baca ni kita boleh praktis, boleh tahu kesalahan kita. Kalau tak baca tak tahu. Boleh kan? Sebab aku nak baca, dia hati salah. Kalau orang lain nak baca boleh ya. Silakan, tak ada masalah apa. Boleh, nak bagi cikgu nak baca. Nak bagi orang lain baca ke? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi bi'umumi fi dharina min al-Qur'an. Fasyubhatu thaniyatu qalu law kana al-'alamu hadithan lakana 'adamuhu mutaqaddiman alayhi wa anwa'ul taqaddumi
khamsatun at-tab'u at-tab'u kataqaddumil juz'i 'alal kulli wa huwa an yakuna ath-thani muhtajan lil awwali min ghairi an yakuna al-awwalu illatan fihi wal illatu wasyarfu Wasyarafu. syarafu wal illatu wasyarafu wal makanu waz zamanu wal arba'atul awwalu Nah. wal arba'atul awwali Awali ke? awal Baca lagu ni, Yen. betul wal arba'atul awwalu Yen, baca lagu ni, Yen. Yen. wal arba'atu al-awwalu. Al-awalu juga ni. Mana? ada sifat Wal arba'atu al-uwalu kan jamak tu. awal Memang al-uwalu. Al-uwalu jamak bagi al-ula. Kan maksud dia tu. Dengar tempat tu kita ada. ni pasti Ni dulu kita kena ni dah. Kita kena dengan babel ni dah dulu. Kena jekak ni dah dulu kita. Lepas tu kita ingat apa sekarang ni. Dah sungguh. Kena jekak babel ni dah dulu. Baca tak kena. Kena tepuk banyak kali. Dia kata, ni baca lagu mana? Arba'atu al-awalu. Kata cuba tengok arba'ah tu kan. Arba'ah tu kan tengok dia punya dia apa tu maksud dia. Tu maknah tu. dia Dulu kena lah. Nak kata kita kena kat situ ha. Saya kena kat situ. Al-uwalu. Sebab al-uwalu jamak bagi al-ula. okey Al-uwalu. Kan jamak tu. Empat yang awal. Memang dia punya ejaan sama tak? Memang keliru situ. Memang tubah tu memang kalau tengok tu macam orang baca al-walu dah confirm. Memang confirm akan baca al-walu nya confirm. Tapi tempat ni ada kena tempat jekah. Saya ingat pasal sekarang ni. Bukan ni saja. Maksudnya ikut ayat mana-mana pun kalau dia punya maksud dia 3 sampai 10 tu kalau muannas maksudnya dia kena jamak. Dan kata kena tak kira bukan kitab ni saya kena jekah tapi nak cerita kata kitab yang lain saya kena tapi saya boleh ingat benda tu. Ni tempat kena jekah ni. Kena tepuk banyak kali. Betul. Mau ingat ni pasal sekarang. Baik. okey wal arba'atul awwalu la tasihhuna fata'ayyanul akhirin Fata'ayyana. Madi. Tafa'ala. fata'ayyanal akhiru ay wa huwa az-zamanu wal 'adamu 'indakum azaliyun فالزمن الذي يتقدم به كذلك قلنا جواب هذه هو جواب الأولى وهو أن هناك تقدما ذاتيا من غير زمان كتقدم الماضي على الآن Ani ya. Ala tu. Al-an ini bukan mabni ya? Dia kan bina tak. Dia kata kalau masuk tu tak masih kan isim Alal-ani. Alal-ani. Baik tengok. Ni payah sikit ni. Ni payah sikit ni. Asyubahatus saniyatu. Dia bukan payah baca tu. Payah dia pergi masalah tu. Ni kita nak cerita masalah falsafah. Bila sebut syubahat ni falsafah bawa datang dengan perkara-perkara syubhat, kemudian dijawab oleh ahli sunnah kita juga. Bawah tu nampak tak? Kita ni nak jawab sini tak pandai Ustaz Azul. Saya ambil ulama dan kitab je kita kan. Ulama buat siap dah. Tapi persoalan itu ulama jawab. Tengok dia kata. Asyubahatus saniyatu.
Berapa syubhat semua? 7 Ustaz 7. 7 dah. Baru ni. Ni Ada kedua 7. Dia sama macam musabah ada 7. Tambah Ustaz Asyubhatu dan bermula syubhat yang kedua. Minal ataupun apa? Minas syubhata as-sab'atu. Minas syubhati as-sab'ati. Boleh tak? Benda syubhat yang 7. Ataupun minha senang. Kata apa? Qalu, berkatalah mereka itu mengikuti ahli falsafah. Ahlul falasifah. Ahlul falasifah. Lau kanal alamu hadisan. Ni pati elok. Ni payah ni. Faham. Kita nak faham tu payah. Ni kena pati ni. Lau kanal alamu hadisan. Jika adalah alam itu yang baharu. Bila sebut alam-alam ni apa Ustaz Nuzul? Faham situ dulu. Apa yang tergambar pada fikiran kita bersebut alam? Ustaz Nuzul? Tarikh dia apa? Masih wallah. Masih wallah. Ataupun kullu mawjudin masih wallah. Tiap-tiap perkara yang ada tu selain pada Allah Ta'ala. Kullu mawjudin masih wallah. Ataupun masih wallah. Bila sebut ahadisan baharu, apa maksud baharu? Apa ta'arif bagi baharu? Selalu kita baca lama dah. Bila sebut baharu, apa yang tergambar dalam fikiran kita bila sebut baharu? Ia daripada tak ada jadi ada. Apa dia? Bahasa Arab dia? Pergi besar. Mawjudun ba'da adamin. Ada tu kemudian daripada tak ada. Ataupun kita kata kalau nak meratai semua boleh. Ada satu tarikh dia kata mutajaddidun ba'da adamin. Mutajaddidun dia masuk semua. Benda wujudi ke benda tak wujudi masuk semua. Maksudnya perkara yang berlaku tu selepas daripada tak ada. Mutajaddidun. Maksudnya gerak diam pun masuk sekali Ustaz. Nampak? Benda yang amrul itibari pun masuk sekali. Mutajaddidun ba'da adamin. Tu takrif yang khusus sikit lah. Yang umum lagi. Kalau yang khusus tu mawjudun ba'da adamin tu biasa dengar lah. Baik habis. Tu kena ingat Bila sebut kata alam masih wallah. Hadisan tu mutajaddidun ba'da adamin. Lebih situ Lau kana al-alamu hadisan, jikalau adalah alam itu baharu, berarti. Ni kata siapa ni? Kata falsafah ni. Tengok. Sekali-sekali tengok dia macam kena kat dia tau. Tengok. Lakana. Lau tu fardu takdir lah. Dia kata kalau alam itu baharu. Maksudnya kalaulah alam itu ada dia tu, kemudian daripada tak ada. Nampak tak? Itu tu dia kata tu. Lakana. Wujud. Tak lah. Lakana adamuhu mutaqaddiman alaihi. Nescaya adalah ketiadaannya. Nescaya ketiadaannya ni alam itu. Tak ada alam tu. Mutaqaddiman. Didahulukan alaihi alal alam. Di atas alam. Faham maksud dia? Tak ada alam itu terdahulu di atas alam. Memang betul lah kata dia. Betul lah. Sebab apa? Tak ada alam tu terdahulu di atas alam. Nescaya. Perhatian elok. Nescaya adalah ketiada alam itu. Tak ada alam tu tak? Nampak tak? Ni belit sikit tu. Nescaya tidak ada alam itu didahulukan, terdahulu di atas alam. Betul tak? Nak kata tak ada alam tu terdahulu di atas alam. Betul tak Ustaz? Tak ada alam tu terdahulu di atas alam. Ni Ustaz ni. Nak cerita ni. Tengok Contoh kata ni alam. Jadi alam tu tak ada alam. Bila sebut tak ada alam, mestilah dia terdahulu di atas alam. Alam ni baru lagi. Tak ada alam tu sebelum tu lagi. Betul tak Ustaz? Betul lah dia kata. Tapi betul setakat ni dulu sabar dengar dulu. Dia nak bagi persoalan kat kita, nak bagi keliru kita dulu. Soalan ni perkeliru dah. Kita nak bagi faham soalan dia dulu. Jawapan senang Ustaz lagi.
Dia nak cerita apa? Tak ada alam itu terdahulu di atas alam. Nak sebut kata tak ada alam tu. Mesti awal nak cerita kata ini, Ustaz. Tak ada manusia tu tak ada manusia tu terdahulu di atas manusia. Memanglah tak ada manusia mesti awal pada ada manusia, betul tak? Macam tu maksudnya, nampak tak? Tu ibarat contoh, Ustaz. Ni, Ustaz Nuzul ni. Contoh. Ustaz Nuzul tak kahwin lagi dulu. Tak ada anak bagi ustaz tu terdahulu di atas ada anak. Betul tak, Ustaz? Betul. Terdahulu ustaz. Pening dah Ustaz Nuzul dah. Siap lah. Saya ada banyak-banyak. Sebab tu tak boleh bagi contoh banyak. Tak ada anak tu. Itu terdahulu di atas anak. Apa maksudnya? Anak tu mesti selepas pada. Tak ada anak tu mesti sebelum ada anak. Nampak tak? Betul tak, Ustaz? Betul lah. Ni dia kata tak ada alam terdahulu di atas alam. Betul tak? Betul lah kata dia tu. Setakat tu betul lah kata. Setakat lagi tengok mana yang salah dia. Nampak tak? Okey, baik. Ustaz, maksud terdahulu tu maksud dia. Duduk dahulu sini lah. Okey, ni contoh atas alam. Bila sebut tak ada alam, mesti duduk awal lagi. Dia duduk sebelum ni mana ni? Sebelum. Terdahulu tu maksud sebelum. Oh, sebelum. Terdahulu masa sebelum tak ada alam tu sebelum daripada alam. Terdahulu tidak ada alam tu duduk sebelum alam. Betul tak? Betul lah. Nampak tuan-tuan? Tak ada pening lagi tu. Saya dah bagi contoh banyak lah. Lepas tu saya kata pandai-pandai ni elok tu. Saya dulu tak nampak ni. Berarti kadang-kadang waktu mengajar nampak. Kadang-kadang waktu kita telah tak nampak juga. Nak faham masalah. Faham lagi tu Ajar Rohana? InsyaAllah faham. Apa yang faham? Okey, Kak Ustaz kata gini lah. Sebelum ada alam tu memang tak ada, sebelum tak ada alam lah. Benda tu memang tak ada. Memang tak ada. Memang betul lah. Sebelum ada alam tu dia tak ada alam. Nak cerita tak ada alam tu. Tak betul. Payah tak apa sana. Tepati tengok. Ni benda payah. Ada anak. Tak ada anak tu mestilah didahulukan sebelum ada anak. Takkan kita kata anak tu dahulu pada tak ada anak. Pelik tu. Nampak tak, Ustaz? Sebelum ni Ustaz Zul kata dia tak ada anak. Tiba-tiba ada anak. Mana dahulu tu? Tak ada anak tu mesti dahulu pada ada anak. Nampak tak, Ustaz? Lepas tu saya kata kena perhatian elok ni, kena fokus ni. Dia tak boleh otak tak boleh lari dah. Nampak ni Fuad? Nampak? Fuad? So Ustaz, so maknanya segalanya bermula dengan tiada kecuali Allah lah, kan? Segalanya belum habis lagi dia soalan dia. Jawapan tak ada lagi. Jangan buat soalan jawapan sendiri. Yalah, ni baru kata ahli falsafah. Kalau kita ikut dia ni, sekejap kan terjadi ahli falsafah pula ni. Fuad faham? Fuad? Ya, boleh Ustaz, boleh. Oh, tak buat ni. Tak kerja ni dah? Tak. Okey, baik. Tak okey tak kerja. Dia tak ada gurau. Alhamdulillah. Jangan marah no, kita nak gurau kawan-kawan. Beres. Okey, baik. Okey, baik. Wa anwa'ut taqaddumi khamsatun. Bermula segala bagai taqaddum tu. Taqaddum ni apa Ustaz? Dahulu tu. Nak cerita tak? Nak cerita kata benda yang terdahulu tu. Ni nak cerita tak? Ni popak falsafah ni. Dia pandai popak dia ni Dia dah bagi contoh tadi Ustaz Lepas tu dia bagi contoh lain lah. Bukan contoh, dia nak bagi nampak kata okey, taqaddum tu apa dia? Nak sebut dahulu-dahulu tu ada beberapa perkara. Nampak tak? Tengok Dia kata yang pertamanya at-tab'u. Tab'u ni tabiat Ustaz. Tengok kita langkah sikit. Yang kedua tu al-illatu. Bawah tu sikit. Bawah tu satu baris. Nak bagi nampak nanti contoh saya tak bagi lagi. Wal-illatu. Wasyarafu. Tu yang ketiga. Tulis siap-siap ada orang mana 1, 2, 3. Dia kata ada 5 kan.
At-tab'u tu tabiat. Sekejap lagi kita bahas. Wa illah, ilat. Syaraf, kemuliaan. Makan, tempat. Zaman, masa. Cukup setakat tu dulu. 5 tu. Baik, kita ni atas balik. Apa contoh bagi tabiat? Ni yang penting ni ngaji tauhid ni. Bagus juga dia buat mari soalan ni kita boleh cerah sikit masalah tauhid. Tengok. Tabi'i ni apa? Kataqaddumil juz'i alal kulli. Seperti dahulunya juzuk di atas kul. Kena kat dia Dia kata seperti mendahulukan juzuk di atas kul. Baik ni, Ustaz Azul. Contoh kita katalah, Ustaz Azul. Kita nak buat rumah, Ustaz Azul. Datang juzuk dulu ke terus datang kuli terus? Juzuk dulu ke dah datang? Saya nak rumah. Okey, boleh. Pop tu bagi rumah terus. Tak. Nak jadi rumah, dia kena ada kakah dia dulu. Nampak tak? Nampak tak? Dia kena ada mai datang dengan juzuk dulu. Nampak tak? Nak datang apa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kena datang dengan satu dulu, Ustaz. Kena datang juzuk dulu, awal dulu, juzuk dulu. Tu tabiat dia. Tabiat 0, 1, 2, 3, 4. Mestilah dahulu 1 di atas 2. Nampak tak? Itu tabiat. Nampak tak? Mestilah dahulu kata bila nak rumah, bila nak kata kereta. Mestilah dia kata juzuk dia dulu. Mau datang kereta, kereta tu cool. Masuk mantik sikit lah Zainal Rana. Dulu tak bahas dah juz kulli tu. Kita kata apa lagi? Kiah kot lain lah. Perkakar rumah tu apa? Tiang, simen. Tu semua juzuk. Tengok ni. Wahuwa. Nampak ni? Dan bermula ia taqaddum tabi'i tu. Mendahulukan tabi'i. Ataupun kita kata gini. Wahuwa bermula ia taqaddumul juz'i ala kulli. Boleh juga, Ustaz. Terdahulu juzuk di atas kulli. Itu tu, tak payah masdar. Dia khabar. Ayyakunasani muhtajan lil awwali. Jangan macam lil awwali. Tak kena lil awwali. Lama Ustaz kata, sedap awwali pelik sikit ni. Lama baca awwali semua. Tak boleh Kena makdud dia, Ustaz. 3-10 Makdud dia mu'annas, dia kena jamak dia mu'annas juga. Habis. Tapi tengok nanti nahu nanti habis baca tu kita baca kawakib kan sebab dia ada makdud kan. Dia ada isi adat apa semua kan baru kita faham. InsyaAllah lah. Kalau boleh habis nahu tahun ni sedap sikit Tengok. Dan bermula ia mendahulukan juzuk di atas kulli tu. Kita mendahulukan perkakah di atas rumah. Kita mendahulukan satu di atas 2 tu. Ayyakuna. Bahawasanya adalah yang keduanya. Apa yang kedua? Apa yang kedua, Ustaz? As-sani tulis. Iaitu al-kulli. Yang kulli itu, as-sani itu, muhtajan lil awwali. Muhtajan ay ilal awwali. Lam dengan mana ilah? Lam dengan mana ilah? Berhajatlah ia asani yang kedua tu. Apa sani kedua? Kul ni tu lah. Berhajatlah ia kul itu lil awwali kepada juzuk. Betul tak, Ustaz? Rumah berhajat pada juzuk kan? Kalau tak berhajat pada juzuk, untuh rumah. Nampak tak? Habis rumah. Nampak tak? Dia mestilah berhajat pada juzuk dulu. Ni tabi'at Ustaz. Ni kita boleh bahas kalau bab tauhid ni sedap ni Ustaz. Kita ambil buah dia ni. Buah ni je lah. Buah-buah yang sepelek ni kita boleh ambil. Kalau masuk dalam kitab Misbah ni tak silap ada, dia kata tabi'at. Macam mana contoh bagi tabi'at? Ni kita boleh ambil contoh ni kataqaddumi juz'i ala kulli. Tu boleh highlight lah ajarana. Ini boleh taruh.
Batu orang tanya kenapa mendahulu juzuk di atas kuli? Kita cakap pula. Keadaan kuli tu berhajat pada juzuk. Nampak tak? Itu dia. Tak boleh semata-mata nak ada kuli, dia kena ada juzuk dulu. Kena pada dia juga. Keadaan kuli itu berhajat kepada juzuk min ghairi ayyakuna al-awwalu illatan fihi. Daripada ketiadaan bahawasanya adalah yang pertama. Apa pertama, Ustaz? Juzuk. Nampak Juzuk. Perhatian elok-elok ni takut tak nampak lagi. Daripada ketiadaan bahawasanya adalah juzuk itu, yang pertama itu illatan fihi. Jadi ilat fihi pada yang kedua. Jadi kerana pada yang kedua. Apa kedua? Kulli. Betul tak, Ustaz? Betul lah. Sama. Sebab yang pertama tu, juzuk tu, nak ada kulli mesti dia ada. Mestilah dia ilat pada yang kedua. Nampak tak, Ustaz? Kalau tak nampak betul, Ustaz, saya tak kisah. Tak apalah, aku nak bagi senang hati Ustaz. Tak apa, nampak angguk lah. Yang itu, Ustaz. Tanya tak, tak sungguh. Tak sungguh. Ikhlas tak, kita tak tanya cakap tak tahu. Bagi tahu saya okey je. Habis. Itu baru satu. Wal illatu. Atau pada kata at-tab'u. Ini dia tak bagi contoh dah, Ustaz. Panjang lagi ni. Ya Allah. Sebab itu dia bahas masalah mutaqaddimah tadi tu. Wal illatu nak bagi contoh lagi. Syarah pun nak bagi contoh lagi. Makan zaman tak nak bagi contoh lagi tu. Dia tak boleh gaduh tu. Berhenti cakap tu dulu, Ustaz. Kau pening ni. Esok lah. Esok kita bahas habis. Wal illatu. Sebab ada kat muka 9 lah. Kita tak baca lagi. Satu lagi. Kita sorah. Bagi faham tu dulu. Bagi faham soalan dulu, Ustaz. Jawapan tak ada lagi, Ustaz. Jawapan dia tak. Tapi jawapan senang lah. Ahli sunnah kita jawab senang lah. Soalan dia tanya soalan ni memang betul lah. Ahli falsafah ni memang belik lah soalannya. Tak apa, nanti tanya. Bahas pula. Ada yang keempat. Yang kedua, illat dengan syaraf. Wallahu a'lam. Saya punya live dah start dah tu. Recording saya pukul 9 dah start dah, Ustaz. Nampak ada dah masuk dah. Padahal recording bukan live waktu pagi ni, tapi recording malam tadi. Dah masuk pukul 9 tu. Kita relax sini, mengajar sini ya. Memang kalau live saya tak boleh ambil, Ustaz. Memang saya kata cancel awal dah sebab tu duk mengajar ni. Dia pun tahu. Mana Ustaz kita kata, Ustaz? Macam mana? Surah 58. Wal hamzatu af'ala tajibu lima'ani. Wa hamzatu af'ala bukan? Ya betul. Itu lah. Hujan sejuk tak kan? Sedang lagi makan kan ni. Saya orang tua datang ni. Tak nak makan kat ni. Makan kat rumah lah. Zarah orang tua tak mahu orang tua datang ni. Muka surat 17. Cita saya lah. Tak, kita 16 betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa hamzatu af'ala. Ni dah masuk dah. Dia hamzah af'ala ni dia panggil huruf mabani. Dia panggil huruf bina. Ustaz Af'ala ni dia panggil huruf bina.
Dipanggil haraf bina. Wa hamzatu af'ala taji'u. Dan bermula hamzah af'ala tu. Hamzah bagi af'ala. Tapi ni panggil isnad majazi ni. Dia gabungan. Dia makna sini gabungan hamzah dengan af'ala, Ustaz. Gabungan hamzah dengan af'ala. Gabungan hamzah dengan fa'ala tu. Bukan tak lah. Gabungan hamzah dengan fa'ala. Gabungan hamzah dengan af'ala. Bukan nak hamzah tu lain, af'ala tu lain, Ustaz. Bukan gitu, Ustaz. Ni dia panggil apa? Dia panggil, kalau balaghah tu dia panggil apa? Isnad majazi. Dia panggil isnad akli majazi. Dalam ilmu majaz. Dalam ilmu bayan lah. Maksudnya, bukan nak kata hamzah tu, maksudnya nak cerita kata hamzah yang gabung dengan fa'ala tu. Apa tak? Tu kata hamzah af'ala tu. Wa hamzatu af'ala, dan bermula hamzah af'ala itu taji'u, datanglah ia hamzah af'ala tu lima'anin. Datang bagi beberapa makna. Dia banyak makna ni. Mana dia? Lita'diyati, badal pada kata lima'anin. Bagi ta'diyah. Bila sebut ta'diyah ni, Zat, dia kata tambah sikit. Ta'diyah ai lita'diyatil fi'li. Ai lita'diyatil fi'li. Mentakdiahkan akan fi'il. Ni tengok. Nahu akhrajtuhu. Membawa keluarlah oleh aku. Mengeluarkan oleh aku, akan dia, akan seseorang. Mengeluarkan oleh aku akan seseorang. Tu takdiah, Ustaz. Nampak? Dia bawa keluar. Nampak tak? Melampaui. Dia sebab tu kita kata ta'diyatul fi'li. Nampak? Dia melampauikan perbuatan dia. Nampak tak? Maksudnya perbuatan dia bukan untuk diri dia, Ustaz. Bukan dia nak mengeluarkan diri dia. Tapi perbuatan dia tu melampaui kepada dia bawa orang lain keluar. Nampak tak? Sebab tu kita kata ta'diyatul fi'li tu. Tu dia. Atau walis sayrurati. Ni banyak sikit apa tu ajaran dalam matan minat dia tak sebut je ni. Ni dalam matan masuk dia luas sikit. Luas lagi Atau pada kata li ta'diyah. Lagu mana sayrurah ni? Tulis ta'rif bagi sayrurah, Ustaz. Ada di bawah tu ada, Ustaz? Sayrurah. Ada. Mana? Wahiyya ad-dalalatu. Dalalah pun boleh, tapi tu jangan baca boleh. Dilalah, dalalah boleh. Dalalatu anna al-fa'ila qad sara sahibu syai'in. Sahibu syai'in min lafzil fi'li. Menunjuk di akan maksudnya fa'il itu sesungguhnya jadilah sahib bagi sesuatu daripada lafaz fi'il. Jadi fa'il tu dia jadi sahib. Dia jadi tuan bagi sesuatu daripada lafaz fi'il. Tengok ni, tengok contoh ni. Atas ni tengok. Macam ni dia kata jadi tuan bagi fa'il. Tengok contoh dia. Amsyar rajulu. Dia tak terima lagi. Ai. Sara za.
Sara zamasyiatin. Jadilah ia lelaki itu, dia tu jadi tuan, nampak tak? Dia tu jadi fa'il, nampak tak? Bukan, jangan terjemah ini Ustaz. Amsar rajulu. Memperjalan oleh lelaki. Tak kena tu. Nampak tak? Tak kena tu. Dia kalau makna suhira macam ni. Sara zamasyiatin. Jadilah ia lelaki tadi tu zamasyiatin, orang yang mempunyai binatang ternakan. Dia tu jadi seorang penternak. Mudah-mudahan kata tak, nampak? Tapi kalau kita baca amsyar rajulu, Ustaz, kalau baca betul-betul, Ustaz, jangan cakap berjalan oleh seorang lelaki, tak kena, Ustaz. Ni patut kita kena tahu makna dia tu. Kalau cakap amsyar rajulu, memelihara oleh seorang lelaki. Tak kena memelihara binatang oleh seorang lelaki, tak kena. Lepas tu dia tafsir. Ai soroza. Lepas tu dia takrif tadi apa? Dalam tu dia kata apa? Menunjuk dia fa'il tu, pembuat tu. Qad sara. Sesungguhnya jadilah ia sahib bagi sesuatu. Daripada lafaz fi'il. Lafaz fi'il tu mana, Ustaz? Mana lafaz fi'il? Amsyar tu. Nampak tak? Sebab tu dia kata dia sahib bagi sesuatu. Nampak tak? Tadi dia. Atau walil wujdani. Banyak makna dia dah. Banyak apa ke bawah tu. Walil wujdani, dan bagi makna wujdan. Ini walil wujdan ay wali makna wujdan. Mendapat jelas kan? Wujdan. Bala mana contoh dia? Nahu wa misal zalika lah. Dah kata kan? Nahu qaulika abkhaltuhu. Jangan terjemah gini Ustaz. Abkhaltuhu. Sama kata membahillah oleh aku akan dia. Kedekutlah oleh aku akan dia. Bukan gitu Ustaz. Kalau orang ikut dam semua melampaui Ustaz, semua tak dia habis. Melampaui bahillah oleh aku kepada dia. Ush, boleh takkan bahil sampai kedekut sampai ke dia. Bukan gitu. Maksudnya apa? Ai wajadtuhu bakhilan. Mendapatlah oleh aku akan dia akan seorang tadi tu. Mendapat apa? Mendapat kata dia tu seorang yang bakhil. Aku tahu kata dia tu seorang yang bakhil. Tapi dia kata abkhal tu. Nampak tak? Maka kita pakai makna wujdan. Nampak lagi korang Walil hainunati. Hainunah. Tu. Dalam tu semua ada tu. Wahya ayyuballighal fa'ilu waqta lafzil fi'li wa hayyinihi. Kalau dulu saya dobit dulu hainunah tu mana likauni syai'i za waqtin yaqrubu minhu husuluhu. Tak sama dengan takrif bawah tu. Kalau saya dah ngaji dulu, likauni syai'i za waqtin, keadaan sesuatu, kerana keadaan sesuatu itu yang mempunyai waktu, yaqrubu minhu, yang hampirlah daripada waktu tu oleh menghasilkan sesuatu. Hampir. Nak dapatkan sesuatu tu hampir. Bukan dapat lagi Ustaz, hampir. Tengoklah mana contoh dia. Dia kalau hainunah ni kita kata masa tempoh lah Ustaz, sesuatu tempoh. Nahu ahsada zar'u. Asalnya ahsada zar'u tu telah menuai akan tanaman Ustaz. Nampak tak? Apa maksudnya? Ai hana waqtu hasadihi. Ai hana waqtu hasadihi. Hana, hampir. Korubah. Hana dengan korubah. Telah hampirlah oleh waktu mengetam akan dia akan hasad ni panggil mengetam. Itu panggil apa Ustaz? Bahasa Melayu kita, bahasa kita mengetam. Buai kot.
Tuai kan? Mengetam tu menuai Tuai hasil tanaman. Ya, kita panggil tuai kan? Tuai. Maksudnya orang Kedah panggil mengetam tu kan? Mengetam kan? Itu tahu. Betul tak? Betul Ustaz, betul. Ketam tu tuai sama lah. Okey. Betul. Ustaz Nuzul dah pening lagi tu. Lapar nasi Allah. Tak apa Ustaz. Sikit lagi tak? Sikit-sikit banyak lagi tak apa, sikit lagi. Satu lagi. Hana waktu hasadi. Yang ni korubah. Di mana korubah? Hana. Telah dekatlah oleh waktu mengetamnya. Menuai akan dia akan azdar'u. Zar'u tu tanaman. Habis. Maksudnya ahsada zar'u tu maksudnya telah hampirlah untuk menuai akan tanaman. Habis. Walil izalati. Satu lagi. Banyak makna hamzah ni Antara makna yang paling banyak Ustaz. Dalam kitab Tamina tak ada ajaran Walil izalati. Haji aku tak ada ni, orang sayang lah. Dia suka makna-makna gini ni. Dan bagi makna izalah, sungguh. Haji aku dia suka sorah. Berehat bersama keluarga cuci sekolah Ustaz Haji aku kata apalah, aku bagi rehat. Walil izalati nahu ashkaituhu. Asal asyaka ni mengadu Ustaz. Nampak tak kata Imam Syafi'i mengadu pada Waqi' tu. Syakautuhu, nampak? Ila Waqi', nampak? Tu asal syaka mengadu. Takkan nak cakap mengadu oleh aku akan dia. Bukan makna mengadu tu. Tengok. Bawah tu ada. Bawah tu tak ada. Ada. Wahya ayyazil. Izalah dah. Wa ayyuzilal fa'ilu. Bahawa menghilangkan. Yang macam yazilah yuzilu. Azala yuzil. Bahawa menghilangkan oleh fa'il anil maf'ul bih asla fi'li. Menghilangkan tu akan asal fi'il. Menghilangkan oleh fa'il daripada maf'ul bih. Menghilang tu akan asal fi'il. Asal fi'il tu tak ada. Tengok contoh ni. Azaltu. Nampak tak? Azala yuzilu tak? Nampak? Menghilang oleh aku anhu. Ani syahsi daripada seseorang. Anhu tu rujuk pada syahsi lah. Seseorang lah. Menghilang oleh aku daripada seseorang. Asyikayata. Akan aduan. Akan mengadu. Maksudnya aku menghilangkan daripada seorang tu akan mengadu. Faham tak maksudnya? Tak mengadu. Tak mengadu. Apa maksudnya? Dia tak buat tak mengadu. Tengok dia kata dia punya ta'rif. Ayuzila. Menghilangkan fa'il. Menghilangkan fa'il tu daripada maf'ul bih. Maf'ul bih tu kena pada syikayah. Menghilang tu asal fi'il. Asal fi'il apa Ustaz? Syikayah tu. Asal fi'il tu. Jadi menghilang oleh aku daripada syakhsi tu akan mengadu. Maksudnya apa? Dia nak menghilangkan seorang tadi tu dengan sebab dia mengadu. Nampak tak? Ustaz faham macam mana? Dia tak mengadu tentang orang tu. Tak mengadu. Dia maksudnya dia tak cerita lah tentang orang tu. Dia tak cerita pada orang tu. Mengadu boleh. Satu lagi apa tak sedap kan nak terjemah mengadu tu. Maksudnya aku menghilangkan daripada seseorang itu akan pengaduan. Sebab akan pengaduan tak sedap juga kan. Lebih kurang tu lah. Maksudnya apa? Dia tak cerita lah. Dia tak cerita pengaduannya. Dia tak cerita. Dia tak mengadu lah mana kata. Tak cerita. Daripada seorang tadi tu. Itu ashkai tuhu. Tapi kalau faham bulan-bulan, ashkai tuhu tu tak dengan mana apa tak? Mengadu aku kan. Sebenarnya bukan mengadu. Dia nak menghilangkan. Maksudnya apa? Dia tak mengadu. Asal gitulah.
Itu izalah. Habis. Walid dukhuli. Sambung lagi tak? Nak habiskan. Sikit lagi Ada 2 lagi Dua lagi, habiskan sikit lagi. Kan ada kerja tak? Tak ada. Sikit lagi. Walid dukhuli fi syai'i. Dalam tu banyak tu. Walid dukhuli fi syai'i. Tak ada takrif orang tu dah? Tak ada. Nanti tak. Ngaji dulu ada tak? Ngaji dulu pun dukhul pun tak ada. Tak dekat. So situ bawah tu dah jelas tu. Jelas dah. Walid dukhuli fi syai'i. Masuk pada sesuatu. Jadi Hamzah tu masuk apa dia? Nahu asbaha rajulu. Ni kita tak faham ni dalam hadis. Asbaha ni. Hamzah tu panggil Hamzah lil dukhuli fi syai'. Nampak ya? Berpagi-pagi kita terjemah kan? Nampak ya? Rupanya Hamzah tu panggil Hamzah lil dukhuli fi syai'. Asbaha rajulu. Iza tu iza tafsiriyah tak? Iza tu iza tafsiriyah pada kata asbaha rajulu. Dengan mana dakhala fi waqti sabahi. Masuklah ia seorang lelaki tadi tu pada waktu subuh. Lepas tu kita terjemah asbara berpagi-pagi rojul apa? Kena tafsir gini dakhala fi waqti sabah. Nampak ya? Dalam hadis banyak ni. Asbaha rajulu. Berpagi-pagi dan lelaki apa maksud berpagi-pagi? Maksud lelaki itu dia ada pada waktu pagi. Itu masuk kata masuk tu. Nak masuk macam mana pagi Ustaz? Duduk dalam pagi dah. Habis. Walil kasrati. Kasrah. Ail mubalaghah. Kasrah tu mubalaghah pemanggil. Wa ya azyatu fi makna fi'li wa tawkili. Menambahkan pada makna fi'il dan mengkuatkan akan makna fi'il. Dan mengkuatkan akan fi'il. Tu dia. Tengok. Bawah tu lah. Nahu al-bana rajulu. Al-bana tak nampak. Ni jangan mama al-bana pun memberi minum susu. Jangan terjemah itu tengok. Iza kasura indahu al-labanu. Iza tu iza tafsiriyah Iza dengan mana kasura banyaklah di sisinya di sisi lelaki itu oleh susu. Di sisi lelaki itu banyak susu. Maksudnya di samping dia tu ada banyak susu Ustaz. Itu maksud kata al-bana rajulu Ustaz. Bukan kata memberi susu. Salah faham dia lah. Oh kacau. Lepas tu makna tu penting Habis itu. Kemudian kata wasinus taf'ala yaji'u aidan lima'ani. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang Ashkai tunggu tu. Dia pening juga ni sebenarnya ni. Dia nak menghilang lil izalah. Dengan mana izalah? Tak. Dia masuk izalah tu. Biarlah. Tapi maksudnya dia tak mengadu pasal lelaki tu ke dia mengadu tapi dia tak sebut pasal lelaki tu. Itu benda lain-lain. Dia menghilanglah. Maksudnya aku tak mengadu pada lelaki itu. Daripada lelaki itu. Maksudnya dia tak mengadu kat lelaki tu lah. Bukan dia mengadu. Kalau masuk, kalau kita Ashkai tu mengadu oleh aku akannya, itu mengadu. Tak kata li izalah. Azal tu sebenarnya. Sebab takut macam ni dia mengadu pada orang tapi dia tak cerita pasal lelaki tu. Ada bukan tu, bukan makna tu. Bukan tu payah gila tu jauh dah. Itu yang tak faham tu tadi berfikir mula-mula fikir yang tu dah mengadu pula. Mengadu pula. Itu fikir mana jauh sangat fikir. Kau sangat gaji tauhid macam itu. Dia mengadu tiba-tiba dia tahu. Astagfirullah. Payah juga tu. Lapar tu Ustaz Nazul. Dia bukan lapar tu. Dia kuat sangat gaji tauhid tadi nak faham dia pening kan. Okey baik. Dia boleh jadi pening. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi alamin. Oh sayang tu haji aku tak ada tu.
Benda penting ni, benda penting ni lah tempat dia Hamzah tu. Dia sebab tempat fawaid untuk makna. Ni payah. Payah dia kena ada kalau minggu ni dah bab fawaid saja.